Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Um, Now we are going to discuss for week 12 the last part of law of agency, which is duties of the agent and principal and also termination. Okay, this dua benda ni je. Awak kena tahu apa duties, macam mana kita nak batalkan contract of agency. Okay, apa kita pergi as ni kita dah tahu dah. Untuk agency kita ada three parties: principal, agent and third party. So for the relationship principal dengan agent adalah agency contract. Bila agent buat contract dengan third party, dengan customer, secara tak langsung principal juga akan ada obligation to perform the contract made by the agent. Okay. Ini adalah kita ada 3, 6, 7 tanggungjawab agent terhadap principal. You kena make sure you tahu, nak kata hafal dalam akta ada, tapi you kena tahu mana nak cari. Okay. Untuk exam, yang paling penting bila soalan exam cakap state ataupun list, you cuma perlu listkan sahaja duty-duty ni. Tetapi kalau exam minta you explain, make sure you masukkan case dan juga section. Okay, kita pergi kepada duties yang pertama. Obey principal's instruction unless they are unlawful. Maknanya, sebagai seorang agent, you kena taat pada perintah principal, perintah bos. Sebab kalau you tak taat, you tak follow the instruction, you boleh kena saman under section 164. Sebab dalam section ni kata, bila you jadi agent, you kena taat perintah. Kalau you tak taat perintah, you kena bayar balik lah apa yang you dah merugikan bos tadi. Macam kes Terpin, bos suruh pergi buat insurans dekat ship, dekat kapal, tapi kapal tu hilang. Dia tak buat. So dia kena saman lah dengan bos dia. Macam juga bos tak jadi suruh beli 50 bales of cotton, tapi dia pakai dua nama dia boleh sampai 300 bales of cotton. Of course lah, kalau bos dia tak nak ratify sebab dia dah buat exceed his authority kan, daripada suruh beli 50, dia beli 300 pakai nama dia. So memanglah bos tak boleh nak ratify, so kena sama lah. Okay, second one, exercising due care and diligence. Sorry. Basically dalam section 164 dan 165 dia kata, bila you jadi agent, you kena exercise you punya skill dengan diligence. Kalau macam saya dilantik oleh PMJB untuk mengajar law, so saya tak boleh ajar korang macam ajar masak. Walaupun masak is very good kan, tapi saya kena ajar awak skill cara menjadi lawyer. Sebab saya ada skill tu, saya ada pengetahuan tu, saya kena ajar awak skill yang berkaitan dengan apa yang saya diarahkan. Okay. Kemudian kalau macam korang budak logistik, student, entrepreneur, bila dah dilantik bekerja, korang kena aplikasikan ilmu-ilmu logistik dan ilmu-ilmu entrepreneurship yang dipelajari. Sebab korang dilantik based on your diploma, bukan tengok korang punya SPM, right? Itu adalah skills and diligence required from the agent. Dalam kes Keppel Wheeler, this defendant Wheeler ni agent pada plaintiff, so dia disuruh oleh plaintiff untuk jual rumah. Okay, tapi apa masalahnya, agent ni fail to use his skill and care for the benefit of the principal. Okay, sebab dia tak menggunakan skill dia. Sebab tengok cerita sini, offer was made by A to an agent and was accepted by principal subject to condition. Later, another offer was made by B, tapi offer tu higher daripada first offer. So, agent tu tak bagi tahu dekat bos dia, ada dua offer. First offer harga rendah, second offer harga lagi tinggi. So, bos dia terpaksa tanpa pengetahuan bos dia bagi tahu tentang offer rendah sahaja. So, mana skill and diligence awak kan? Sebab kita kena bertindak untuk profit bos kita. Faham Boleh? Okay, yang ketiga, keep proper account when required. So, an agent is bound to render proper account to his principal on demand. Dia kena provide correct account kepada his principal berkaitan dengan duit, dengan harta yang dia terima. Macam kes layak yang Kennedy ni, agent ni dah diberi amanah dengan duit principal.
Dan dia juga adalah pemegang amanah lah, trustee kan. So, she is bound to keep the principal money. Dalam kes ni dia tak buat. Dia tak jaga amanah bos dia. So, dia boleh kena saman bawah section 166. Okay, right. Nombor 4, simple juga. Bila you terima duit, you kena simpan duit tu, kena bagi dekat bos you, duit yang you dapat. Macam kes Harry Parker and Mason, principal bersepakat lah, conspire dengan agent nak buat shame bets on the cost and bets with sleep bookmakers, contrary to the existing law. Dia buat betting dia yang dilarang undang-undang. Tapi agent had failed to apply. Seperti yang dipersetujui, yang duit principal tu diberi pada principal. So, Court of Appeal buat keputusan bahawa principal tak boleh nak recover from agent. Sebab dia kata dia dah macam ni lah. A dengan B dah conspire nak buat kerja salah kan. Duit agent dia pegang. So, sekarang principal nak claim balik duit tu. So, tak boleh. Sebab cerita dia pasal illegal contract. You tak boleh nak recover. Kalau tak illegal, bos dia boleh recover balik. Point kat sini adalah illegal contract. Bila contract tu illegal, tak boleh nak claim. Right, laju sikit. Communicate dengan principal with all reasonable diligence. So, ini berkaitan juga dengan necessity tadi yang kita belajar sebelum ni. Failure to communicate, ingat tak? Kes tomato tu. Yang kapal Springer dia tak bagi tahu dekat bos yang dia jual tomato tu dengan harga murah. So, dia boleh kena saman bawah section 167. Principal bersaman sebab agent tak communicate dengan principal. F, agent tak boleh nak disclose, tak boleh nak mendedahkan maklumat yang rahsia ataupun confidential document milik principal. Kalau dia didedahkan, dia boleh kena saman juga. Sebab macam dalam kes Harris Rusty ni, plaintiff acted as an agent. Plaintiff tu agent, tapi dia leak confidential information. Dia bocorkan confidential information about the defendant's fire insurance policy. So, defendant ada hak untuk batalkan kontrak dan claim untuk ganti rugi. Bila you ada agent, you jadi agent, you tak boleh bocorkan rahsia bos. Macam biasa, siapalah cerdik sangat pergi bocor kan. Okay, nombor G. Nombor berapa dah? 6 kot. Does not delegate duties or power to others. Bila you jadi, yang ni masuk soalan exam ya. A delegate cannot delegate. Maksim dia, delegatus non potest delegare. Maknanya bila awak ni dah dilantik menjadi sub kan, awak tak boleh delegatekan kerja awak pada orang lain tanpa pengetahuan bos. Jadi bukan macam MLM bos bagi you untuk cari orang bawahan. Bila agent, basically kalau tanpa pengetahuan agent, you tak boleh cari orang bawahan untuk buat kerja you. Okay. Kalau you buat juga, you kena saman bawah section 143. Agent tak boleh delegate ya. Okay. Ini adalah syarat-syarat yang membenarkan sub-agent untuk dilantik. Kalau pertama, principal sendiri bagi persetujuan. Biasalah macam MLM lah kan. Okay. And second, whether it is presumed yang perbuatan parti tu, that the agent would have power. Ini adalah by estoppel. Kita tak... and yang ketiga, in a case of emergency, so you terpaksa, dah emergency kan, dah injured in accident kan. And if the action to be taken is merely a management or clerical task, benda yang berkaitan dengan documentation sahaja, yang tak berkait dengan skill. Kalau macam saya delegate kerja saya mengajar korang ni, bukan kerja mengajar, tapi tugas saya kan sebagai pensyarah kan. So, masuk jugalah tugas untuk key in data markah korang dalam SPMP. So, saya delegate kerja tu kepada orang lain. So, bolehlah bukan kerja mengajar law kepada pelajar. Okay. Dalam kes John McCann, an agent has delegated his authority to sub-agent in the sale of his principal house. So, court kata defendant was not liable for the commission sebab
plaintiff tak ada authority untuk appoint sub-agent. Maknanya dia tak boleh delegate power dia. Okey, ini penting. Okey, sangat-sangat penting. Bila you jadi agent, you kena mengelakkan diri you daripada sebarang konflik of interest, konflik kepentingan. So, bila you jadi agent, you kena prevent awak punya own kepentingan, own interest from conflicting with your duty. Maksud dia, agent must avoid situation where his personal interest conflict or possibility conflict with his duty to the principal. So, kalaulah awak punya kepentingan, awak macam cakap macam ni, bos suruh beli rumah. Okey, dia suruh cari rumah lelong kan. So, awak pun ada plan juga untuk beli rumah. So, bila awak pergi dekat pusat lelongan tu, ada satu rumah double story house ni harga 10,000 di lelong. Sekarang awak akan beli rumah tu atas mengikut kepentingan awak ke atau mengikut kepentingan bos? Jawapan dia, awak kena follow your boss order. Okey, yang kedua, agent tak boleh tanpa persetujuan prinsipal menggunakan barang-barang harta benda prinsipal untuk secure profit for himself. Macam ni lah. Ahmad kerja kedai gambar. So, dia pegang kamera bos dia. Macam you kerja kedai lah, kedai printing kan. So, kadang-kadang barang-barang bos you pegang. Sebab you are a photographer for the company. Tapi tanpa pengetahuan bos you guna kamera tu untuk pergi ambil gambar orang kahwin. You buat kerja rahsia. So, you tak boleh guna harta benda prinsipal untuk kepentingan you. Faham Okay. Kalaulah agent ada certain interest, nombor 3, that might conflict with his principal interest, an agent can avoid placing himself in a conflict situation by disclosing any potential conflict to his principal. Okay. Kalau ada conflict of interest, yang penting you kena bagi tahu dekat bos. Macam tadi Ahmad yang nama dia, yang pegang kamera bos tu, dia bagi tahu, saya pun nak buat kerja luar sikit, boleh bos? Nak buat ambil gambar kenduri kahwin ke? Kalau bos dia benarkan, then dia boleh meneruskan kerja dia. Okay, kalau bos dia benar, permit the agent to continue to act for him in the full knowledge of the potential conflict. Okay, laju sikit. Yang kedua, apa yang ejen tak boleh nak buat adalah secret profit, keuntungan rahsia. Ini dah banyak kali keluar exam. Okay. Contoh keuntungan rahsia tadi tu macam Ahmad tadi kan. Dia pakai kamera bos dia untuk ambil gambar orang kahwin. So, duit tu adalah duit yang dia obtain secara rahsia. Okay. Dan dia tidak bagi tahu dekat dia punya bos. Dalam situasi ni, principal, bos dia ada 3 choice. Yang ni you kena ingat. Pertama, dia boleh saman agent sebab melanggar arahan bawah section 164. So, you kena masukkan 164 dengan kes terpimpinan tadi lah. Yang pasal suruh insure kapal. Yang kedua, bos dia boleh batalkan kontrak bawah section 168. Boleh claim amount yang secret profit yang si Ahmad tadi buat tu. Kalau dia dapat 500 daripada projek ambil gambar kahwin tadi tu, bos boleh claim duit 500 tu bawah section 169. And sorry, yang nombor 4 betul kan principal may refuse to pay commission of the agent. Bukan agent Maknanya bos Ahmad tadi boleh menolak untuk membayarkan commission kepada agent. So, 4 perkara ni awak kena ingat, section awak kena ingat dan juga kes. So, kalau saya bagi situasi kes yang berkaitan dengan orang melangkaui batas, dia ambil secret profit, you boleh kena saman bawah ke 4 section ini. Okay. Apa yang
ini dah terangkan tadi maksud secret profit. Profit or acquire any benefit in the cost and the method of agency tanpa pengetahuan dan kebenaran prinsipal. You guna harta, you guna position, you guna apa ilmu yang you dapat daripada contract of agency tadi tu. Mana-mana you guna benda ni, then you dapat duit secara rahsia, then you boleh kena saman. Okay, ini saya dah tolong awak cari je kes-kes ni. Okay, dah terangkan. Okay, untuk exercise kita, exercise yang pertama, cerita dia adalah Alif, okay, dia dah lantik Liah sebagai pekerja dia. Dia minta Liah untuk jual rumah dengan harga 100k, dia nak bagi commission 10%. So, jual rumah 100k, dia nak bagi 10,000 dekat Liah. Okay, tanpa pengetahuan Amin, Liah jual rumah tu dengan harga 180,000 dekat customer. So, sekarang Liah dapat berapa? 80,000 tu secret profit dia. 10% tu yang 10,000 tadi kan? So, nampak tak dia dah buat secret profit. Okay. Now, Liah nak claim commission dengan Alif. Alif dah tahu dah apa yang si Liah dah buat. Dia nak claim 80 tambah 10k. Apa isu dalam kes ni? Whether awak kena cari cara nak buat soalan yang bukan kontrak ni. Ni bukan isu pasal kontrak valid voidable dah. Sama ada boleh ke tak Alif nak sama Liah. Sebab buat ayat lah, yang penting ada perkataan secret profit tu. So, apakah prinsip undang-undang section apa yang kita boleh pakai dalam kes ni dan apa yang Alif boleh buat dalam kes ni. Itu yang sahaja yang saya minta untuk exercise yang pertama. Okay. Yang kedua, tadi kita dah cerita pasal duties of agent terhadap principal. Okay. Tanggungjawab agent. Yang kedua, apa hak agent terhadap principal? Okay. Pertama, dia boleh minta dia punya remuneration. Ni adalah ayat undang-undang remuneration, tapi ayat mudah dia adalah wages lah, upah lah. You berhak untuk claim you punya upah, and you ada hak untuk lian. Lian ni adalah hak untuk menahan barang sampailah bos you bayar. Contoh Ahmad tadi kan dia kerja sebagai fotografer kan, dia pegang kamera bos kan. Selagi bos dia tak bayar gaji dia boleh ada hak untuk lian. Dia pegang kamera tu sampai bos dia bayar gaji. Senang je. Okay. Yang ketiga, right to reimbursement and indemnity. Reimbursement ni adalah macam nak cakap kalau lah, kita tengok example. Kalau Ina involved in accident on her way to send Bahira's good principal, dia nak pergi hantar kek Bahira. Dia runner, dia nak pergi hantar kek Bahira. Lepas tu dia accident. Ina boleh claim dengan Bahira untuk medical cost dengan other expenses. Okay. And agent may not have a right. Dia tak boleh nak claim. Kalaulah perbuatan dia tu unauthorized, tak disuruh pun, tapi you accident kan. Maknanya Bahira tak suruh pun pergi hantar kek. Awak pergi mana-mana pergi ambil kek tu pergi hantar. So you tak boleh nak claim reimbursement. If the agent is negligent, dia bukan dilanggar, dia melanggar orang. Kecuaian dia tak boleh nak claim juga. And if the act carried out by the agent is unlawful, perbuatan dia tak pergi hantar kek tapi dia pergi hantar apa dalam kek tu ganja ke dalam kek, unlawful. Okay, simple je. Okay, duties, tanggungjawab prinsipal terhadap agent juga. Dia kena bayar pada agent commission. Dia kena bayarlah commission kalau dah agent dah buat kerja kan. And dia kena indemnify and reimburse tadi. Ingat perbezaan indemnify and reimburse. Indemnify, you kena bayar ganti rugi. Reimburse, repay a person who has spent or lost money. Secara mudahnya, contoh, kalaulah tadi Bahira tadi dia suruh Alia lagi. Bahira suruh Aminah pergi hantar kek. Okay, dekat City. So Aminah nak pergi hantar kek, dia punya kereta company minyak dah habis. So dia pakai duit dia dulu untuk isi minyak company tu, isi minyak kereta tu. So here Aminah can reimburse.
claim untuk minta company bayar balik duit yang dia pakai. Indemnify, kalau berlaku accident, you boleh claim for indemnification. And boss juga tak boleh prevent agent untuk dapatkan commission. Okay, last part. Macam mana kita nak terminate agensi? Dua cara sahaja, melalui operasi undang-undang dan juga perbuatan parties, kedua-dua pihak, principal dengan agensi, dengan agent. By operation of law kita ada 6. Pertama, bila kontrak of agency itu dah diperform. Contoh, Siti suruh lantik Mahmud untuk jual nasi lemak dia 50 bungkus dekat satu event. Okay. Bila Siti dah bagi nasi lemak 50 bungkus dekat Mahmud, Mahmud dah jual semua nasi lemak tu dan Siti dah bayar dah duit upah kat Mahmud, Mahmud dah pulang balik duit keuntungan tadi dekat Siti. Contract of agency dah di-perform. Bila dah perform, one time je kan. So, contract is terminated by performance. Yang kedua, expiration of the period. Contoh, senang, saya lantik, siapa nama? Saya paling susah nama. Madam Zahra melantik Puan Kamila untuk mengajar law, untuk menggantikan dia sebab I am on maternity leave. Saya cuti bersalin selama 3 bulan. Okay, habis tempoh 3 bulan, contract of agency antara saya dengan Puan Kamila tadi dah tamat sebab dah expired masa 3 bulan. Yang ketiga, sama ada bos ataupun ejen mati, ataupun gila, ataupun principal jadi bankrupt, ataupun happening of an agent which render the agency unlawful. Contoh, vape. Dulu vape legal kan. So, saya buat kontrak dengan Amin ni untuk jual vape daripada tahun 2000 lagi. Sampailah 2000, saya kata buat kontrak 20 tahun. Tapi pada tahun 2010, vape was considered illegal kat Malaysia. Bila dah jadi unlawful, so kontrak antara saya dengan, saya lupa nama tadi tu, dia kira sebagai unlawful. Okay, so untuk exercise yang kedua, awak kena bagi example je. Contoh cerita macam mana contract by operation of law ni dibatalkan. Pertama, gambar pertama travel agent. Yang kedua, gambar masa. Yang ketiga, ada pakcik ni, hantu ni dibunuh orang. Dia tarik nyawa. Yang keempat, awak rasa apa? Gila. 5, bankruptcy. Dan 6, ini boleh kata vape lah. So, ceritakan situasi antara siapa, macam mana kontrak itu terminated. Okay. Act of parties, perbuatan parti simple je. Pertama, daripada mutual consent, kedua-dua principal dan juga agent bersetuju untuk membatalkan kontrak. Dan yang kedua, unilateral renunciation by the agent. Agent tu sendiri tak nak jadi agent dah. Mula-mula dia dah dilantik kan. Tadi kan pertama mutual, dua-dua tak nak. Yang kedua, agent sendiri cakap, saya tak nak jadi agent dah. So, under section 154, kalaulah principal revoking his authority, principal sendiri yang tak nak jadi principal, ataupun agent sendiri tak nak jadi agent, ataupun business of agency being completed, siap dah kerja agensi tadi tu, so jual nasi lemak 50, habis nasi lemak 50, ataupun suruh buat rumah sebiji dah siap. Okay. And either principal or agent dying ataupun gila, and by the principal being adjudicated bankrupt ataupun insolvent. So, benda yang sama ini by agent. Ini yang by principal pun bawah kita pakai section 154. Okay. Agensi tak boleh dibatalkan dalam dua situasi. Kalau agent has interest ataupun percent dalam property tu, dan juga contoh A bagi authority kepada B untuk jual tanah A. Ali bagi kuasa dekat nama Bob untuk jual tanah A.
So Ali adalah principal, B adalah agent. Okay. So bila dia kata sebab Ali ni ada hutang dengan B ada hutang dengan A, dengan Bob ada hutang dengan Ali. Ali kata kalau dapat jual tanah tu, persen hutang korang tu, engkau tu akan ditolak. So here Ali tak boleh batalkan authority Bob, ataupun can it be terminated by his unsoundness mind or death, sebab Bob ada interest terhadap tanah Ali tadi. Sebab kalau Bob tak jual tanah tu, hutang settle. So kita ada interest kat situ. And second, after agent partly exercise the authority. Macam mudah tadi antara Mahmud tadi dengan Aminah. Aminah suruh Mahmud jual nasi lemak 50 bungkus. Mahmud dah jual dah 15 bungkus. Dah buat kerja separuh dah. You tak boleh nak batalkan kontrak antara Aminah dengan Mahmud. So itu sahaja untuk hari ini. Make sure 2 exercise tu faham exercise 1 tadi untuk pasal apa? Secret profit. Okay. Exercise 1 secret profit. Exercise 2 on termination of agency by operation of law. Make sure you do it by this week. Thank you very much. Any question, please ask me through Telegram. And Assalamualaikum and have a very good day ahead.